Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang ada dalam live saya sekarang ni boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar tolong maklum eh. Takut nanti saya bercakap seorang-seorang. Saya seorang je dengar, orang lain tak dengar. Yang ada masuk live ni boleh tolong bagi tahu tak? Suara saya boleh dengar tak? Okey, Musadat, Sharifah Hanis, boleh dengar suara sih? Boleh sekejap. Kalau ada yang boleh dengar suara tolong bagi tahu eh. Loud and clear. Okey, dengar. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, saya buat live ni atas permintaan kawan-kawan. Minta saya buat live di Facebook. Hari tu ada buat live sekejap di Instagram atas jemputan Ustaz Nasrullah. Hari tu Instagram, ada yang minta buat di Facebook. So sekarang ni saya buatlah di Facebook untuk kongsi sembang-sembang santai-santai kita sebelum nak menyambut Ramadan ni. Kita hari ni dah masuk 25 Syakban. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan ingat lagi ke tak tarikh Syakban ni. Kita dah masuk 25 Syakban. Kita ada tinggal lebih kurang dalam 5 hari lagi nak masuk Ramadan. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan insya-Allah dah bersiap sedia untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan yang kita sedia maklum, bulan yang disukai, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang banyak dijanjikan fadilat kelebihan di dalamnya. Dan insya-Allah pada kesempatan ni kita boleh kongsi-kongsi sikitlah tentang kelebihan Ramadan, persiapan. Mungkin Ramadan kali ni tak sama macam Ramadan kita yang lepas-lepas. Memang totally berbeza lah, totally different. Sebab tahun ni nampak gaya kita Ramadan kita ni banyak dalam rumah. Kalau perintah kawalan pergerakan ni pun dijangka berakhir penghujung April ni pun belum tentu kita dapat kembali pada keadaan hidup kita yang normal. Kita boleh nak tarawih di masjid-masjid surau-surau, kita nak buat tadarus di masjid surau, itu belum tentu dapat. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan dalam kesempatan yang ada ni untuk kita berkongsi sedikit mungkin beberapa panduan tips untuk kita menyambut Ramadan dalam keadaan kita sekarang ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ni mula ni tak awal sangat. Berapa jam? Okey, bolehlah. Bulan Ramadan ni dalam 1 tahun, dalam 1 tahun Allah kurniakan kita Ramadan ni sekali. 12 bulan, 1 bulan Ramadan. Bulan yang selain daripada bulan Ramadan tu, bulan yang kita tidak diwajibkan berpuasa. Dan bulan Ramadan inilah satu-satunya bulan yang kalau bulan tu datang, Rasulullah antara orang yang kata orang excited nak menunggu kedatangan bulan Ramadan ni. Jadi kita ni tinggal 5 hari lagi nak sampai bulan Ramadan. Saya pun berharap tuan-tuan dan puan semangat, seronok,
nak menunggu kedatangan bulan Ramadan ni, Allah panjangkan umur kita ni untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan cuba tengok balik. Berapa ramai ahli keluarga, sahabat-sahabat, jiran kita. Tahun lepas ada, tahun ni tak ada. Mak ayah kita tahun lepas ada, tahun ni tak ada dah. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah panjangkan umur. Berbaki lagi 5 hari ni, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dapat kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang ni. Dan bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan, kita ni sembang-sembang. Saya tak nak tak nak serius sangat lah. Nampak macam macam formal sangat, tak nak. Kita santai-santai. Sebab tu saya sebut program saya ni lebih pada santai-santai lah. Santai, sembang santai, bersama-sama dengan rakan-rakan, kawan-kawan dalam Facebook ni. Tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita ni, dalam kehidupan kita seharian, tuan-tuan dan puan mungkin ada yang tahu, ada beberapa keadaan Allah bagi gandaan dalam amalan-amalan yang kita buat. Contoh, tuan-tuan dan puan melakukan ibadat solat. Tuan-tuan buat solat, saya pun solat juga. Tuan-tuan dan puan buat solat secara bersendirian, fadilat dia tak sama dengan solat berjemaah. Betul tak? Dan tu tuan-tuan dan puan tahu, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda berbanding dengan kita solat waktu-waktu biasa. Atau kita solat dengan solat secara bersendirian. Kemudian kita solat berjemaah di masjid, fadilatnya lebih besar berbanding dengan kita solat berjemaah bukan di masjid, di rumah sendiri ataupun dalam bilik, tak sama. Dan orang yang solat di masjid, Allah gandakan setiap langkah dia pergi masjid, Allah ampunkan dosa, Allah bagi pahala. Itu beza dia, gandaan dalam amalan-amalan kita ni. Kemudian tuan-tuan dan puan mungkin ada yang pernah menunaikan ibadat umrah di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Solat dalam Masjidil Haram, sekali solat fadilatnya menyamai 100,000 kali ganda solat di tempat yang lain. Kita solat di dalam Masjid Nabawi, fadilatnya 1000 kali ganda berbanding dengan solat tempat yang lain. Kita solat di Masjid Al-Aqsa, bagi yang dah pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa, fadilat dia menyamai 500 kali ganda kita solat di tempat-tempat yang lain. Jadi ada amalan-amalan dalam kehidupan kita ni, Allah gandakan amalan tersebut sebab itu adalah fadilat ataupun kelebihan yang Allah bagi pada kita umat manusia. Dan fadilat-fadilat ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibadat puasa ni tuan-tuan dan puan, yang 5 hari lagi kita nak sampai pada bulan tersebut. Dalam bulan Ramadan ni, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis. Hadis ni hadis qudsi. Rasulullah SAW pernah menyebut, kullu amali ibni Adam yudha'ifu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'if. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Maksudnya, setiap amalan anak Adam, amalan kita ni lah, setiap amalan-amalan anak Adam Allah akan gandakan. Dan setiap satu kebaikan itu digandakan menjadi 10 kali ganda dan boleh jadi 700 kali ganda. Dan Allah memberitahu, Allah menyatakan, kecuali puasa. Puasa ni fa innahu li. Puasa ni untuk aku. Dan hanya aku saja yang tahu berapa ganjaran yang nak dibagi kepada orang yang berpuasa. Jadi tuan-tuan dan puan, ukuran ganjaran orang melakukan ibadat puasa ni hanya Allah yang tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, ini 5 hari lagi kita nak datang, nak sampai pada bulan Ramadan ni. Persiapkan diri kita ni, sama ada fizikal ataupun mental, spiritual, untuk kita menghadapi, untuk kita menjalani ibadat di bulan Ramadan. Sebab fadilat yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan itu amat besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan satu syurga
yang dinamakan syurga Ar-Rayyan khusus untuk orang berpuasa. Orang yang melaksanakan ibadat puasa, Allah ciptakan satu syurga khas untuk orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa, orang ini layak masuk syurga tersebut. Yang tak puasa, tak masuk melalui syurga tersebut, tak masuk melalui pintu syurga tersebut. Itulah dinamakan syurga Ar-Rayyan. Dan demikianlah kelebihan atau kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan yang kita sepatutnya ambil berat ataupun kita ambil tahu, sebab lagi 5 hari kita nak sampai ke bulan Ramadan tersebut. Okay, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya lanjutkan lagi sembang-sembang kita ni, suka juga saya nak maklumkan pada kawan-kawan yang hadir ni, saya punya rujukan dalam perbahasan yang saya sampaikan ni. Kalau tuan-tuan dan puan nak merujuk juga, bolehlah rujuk melalui kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Salihin ni adalah kitab karangan Imam Nawawi. Dan Nuzhatul Muttaqin ini adalah syarah kepada Riyadhus Salihin, dan dia mengutip hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Salihin dan dikupas dengan bahasa yang lebih mudah. Tapi bahasa Arab lah. Kalau tuan-tuan puan nak baca bahasa Arab, boleh. Kalau yang tak faham bahasa Arab, tak apa. Kitab Riyadhus Salihin sekarang ni dah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan puan boleh rujuk hadis-hadis yang saya sebut, ayat-ayat Al-Quran yang saya kaitkan, semua ni terkandung dalam kitab Riyadhus Salihin. Ataupun kitab yang saya guna ni adalah kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin. Tuan-tuan dan puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, fadilat tu nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya yakin nanti bila masuk bulan Ramadan, ramai lagi ustaz-ustaz duk sembang pasal fadilat-fadilat yang terkandung dalam bulan Ramadan ni. Dan pada kesempatan ni saya nak mengajak tuan-tuan dan puan untuk kita berkongsi sedikit persiapan. Apa-apa persiapan lah, siap-siap nak bertemu dengan Ramadan ni, bulan ibadat. Persiapan. Lagi-lagilah sekarang ni, masa-masa PKP ni, kita punya pergerakan pun agak terbatas, terhad. Apa persiapan yang mungkin boleh kita buat untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? Tuan-tuan dan puan, dalam kitab yang saya nyatakan tadi, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin ni, dipetik satu hadis yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada mengajar kita ni untuk membaca satu doa yang dibaca ketika ternampak anak bulan Ramadan. Bila nampak anak bulan Ramadan, tuan-tuan boleh membaca doa tersebut. Doa tersebut yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis ini, kana idza ra'al hilal qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, rabbi wa rabbukallah, hilalu rushdin wa khairin. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan Ramadan, apabila nampak anak bulan Ramadan ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebut, ya Allah, Engkau kurniakanlah aku dalam bulan Ramadan ini keamanan dan iman yang kekal, keselamatan dan Islam yang benar. Rabbi wa rabbukallah, demi Tuhanku dan Tuhan yang mencipta bulan ini, hilalu rushdin wa khairin, inilah bulan yang penuh dengan kebenaran dan bulan yang penuh dengan kebaikan. Ini doa yang Rasulullah pernah sebut. Kalau tuan-tuan puan nak baca doa tersebut, bolehlah dirujuk dalam kitab Riyadhus Salihin ada. Dan doa ni kalau nak baca, tak nak baca pun tak apa. Ini amalan sunnah Rasulullah. Yang baca dapat fadilat sunnah
ketika di saat melihat anak bulan Ramadan. Bila nak baca ni? Bila nak baca doa-doa macam ni? Kalau tuan-tuan puan nak baca pun, bacalah di saat masuk waktu maghrib. Maghrib malam 1 Ramadan. Bolehlah baca. Macam contoh malam ni, malam 1 Ramadan, besok kita nak puasa. Maghrib tadi, tuan-tuan puan boleh baca doa ni. Itu pun kalau tuan-tuan puan nak mengamalkan doa tersebut sebagai kata orang memuliakan kedatangan bulan Ramadan sampai macam tu sekali. Rasulullah nampak bulan Ramadan berdoa. Ini sebenarnya nak menunjukkan kepada kita ni tuan-tuan dan puan, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunggu saat nak nampak bulan Ramadan ni. Sampai nampak bulan Ramadan, Rasulullah mengkhususkan doa yang khusus dengan masuknya bulan Ramadan. Jadi kita ambil beratlah juga. Ya, ambillah berat sikit tentang masuk bulan Ramadan ni. Selain dari itu tuan-tuan dan puan, persiapan yang mungkin boleh saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan pada malam ni, dengan tibanya Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, perbanyakkan doa di saat kita ini menjalani ibadat bulan Ramadan. Terutamanya doa tuan-tuan dan puan ketika hendak berbuka puasa. Kerana doa orang yang nak berbuka puasa ni adalah doa yang sangat mustajab. Antara doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa orang yang di saat dia berpuasa dia nak berbuka. Jadi saya selalu ingatkan benda ni tuan-tuan dan puan. Saya ingatkan untuk diri saya sendiri, ahli keluarga saya, bila kita ni nak berbuka puasa, boleh nak sibuk-sibuk pasal makan minum ni boleh. Tapi jangan sampai terlepas peluang nak berdoa di saat nak berbuka puasa ni. Di saat tuan-tuan perempuan nak menjamah makanan, di saat tuan-tuan perempuan nak masukkan makanan dalam mulut tu, nak menunggu saat nak berbuka puasa ni, ambil masa tu sikit doa. Sebab doa masa tu doa yang sangat mustajab. Tuan-tuan perempuan, kalau ini ialah mungkin ini dah menjadi adat kebiasaan, dah menjadi tabiat masyarakat kita ni. Bila sampai bulan Ramadan dikenali dengan pesta makan. Bukan makan siang hari. Dengan bazar Ramadan makan makanan macam-macam semua kita boleh beli kan. Sampaikan bila nak berbuka puasa tu kita dok sibuk nak menyusun makanan, sibuk dengan preparation nak berbuka puasa ni. Lupa pula saat tu saat mustajab berdoa, Allah nak dengar apa yang kita minta di saat kita nak berbuka tersebut. Jadi ramai di kalangan kita ni mungkin terlepas masa-masa tersebut. Jadi saya peringatkan dari awal ni, tuan-tuan puan, di saat menjalani ibadat puasa ni jangan putus berdoa. Perbanyakkan doa dan kejar waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kalau tuan-tuan puan berpeluang menjalani ibadat Ramadan di tanah suci Makkah dan Madinah, tuan-tuan puan boleh melihat keadaan masyarakat di sana yang apabila masuk waktu berbuka puasa, juadah buka puasa ni simple, mudah, ringkas saja, air zam-zam dengan kurma. Tapi tuan-tuan puan, saat nak menunggu waktu azan tu nak dilaungkan, kebanyakan manusia yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ni duk sibuk angkat tangan, mendadah tangan ni berdoa. Sebab itu dah menjadi budaya dekat sana. Jadi tuan-tuan puan, kalau kalau merasai pengalaman ibadat, merasai pengalaman berpuasa Ramadan di Makkah dan Madinah, tuan-tuan puan boleh melihat keadaan tersebut sangat berbeza dengan apa yang ada di tempat kita. Jadi ini antara persiapan yang tuan-tuan puan mungkin boleh bubuh letak dalam checklist masing-masing. Saat nak berbuka puasa tu adalah saat doanya sangat mustajab. Tuan-tuan puan, saya pun nak mengingatkan juga pada kita sama-sama ni. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kefarduan ibadat puasa ni dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu
menunaikan ibadat puasa dan sebagaimana difardukan ibadat puasa ini kepada umat-umat yang terdahulu. Saya sentuh ayat ni masih lagi cerita pasal topik doa ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 ini ayat ni panjang. Ayat ni panjang. Dalam potongan-potongan ayat ni menceritakan tentang hukum makam ibadat puasa. Dan di akhir ayat tersebut, iaitu ayat 186 ni, Allah sebut wa idza sa'alani 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Sadaqallahul azim. Bila dah Allah sebut tentang kefarduan puasa, kemudian Allah cerita pula bagi orang-orang yang tak dapat berpuasa kerana musafir, sakit, semua ada pengecualiannya. Kemudian Allah cerita pula ayat tentang Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Kemudian di akhir cerita pasal ayat-ayat puasa ni, Allah sebut tentang doa. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku ini berada dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memustajabkan, aku memakbulkan, menunaikan permintaan mereka bagi orang yang minta pada aku. Falastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Maka mintalah pada aku dan berimanlah kepada aku, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berada dalam kebenaran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala jelas bagi tahu dalam ibadat puasa ni, kita menjalani ibadat puasa ni, antara kelebihan-kelebihan keistimewaan yang Allah turunkan dalam bulan Ramadan ni, di saat kita menjalani ibadat puasa adalah doa. Doa orang yang minta pada Allah dalam bulan Ramadan ni adalah doa yang sangat mustajab. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya peringatkan pada kita sama-sama untuk memperbanyakkan doa di saat kita ini menjalani ibadat puasa. Lagi-lagilah sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita berada dalam situasi yang agak merunsingkan. Situasi wabak COVID-19 ni tak selesai. Kita ni di Malaysia ni alhamdulillah dah nampak dah kata orang dia punya graf tu dah mula mendata. Kalau tuan-tuan tengok, kita tengok negara-negara lain keadaannya tak menentu. Seluruh dunia merasai kesan wabak tersebut. Jadi doalah tuan-tuan dan puan. Doa ni barangkali saya doa belum tentu diterima. Tuan-tuan dan puan doa, ramai-ramai kita berdoa ni, kita tak tahu siapa antara kita ni doanya yang Allah dengar. Jadi doalah tuan-tuan dan puan supaya keadaan hidup kita ini kembali menjadi seperti biasa sebelum ini. Sebab saya yakin tuan-tuan dan puan, keadaan sekarang ni menyebabkan kehidupan kita ini menjadi rumit, menjadi susah. Nak kerja tak boleh, hilang mata pencarian. Kemudian tuan-tuan dan puan yang sama ada yang terlibat mengurus mencegah wabak ni, ataupun yang duduk di rumah ni pun dua-dua merasai kesusahan apabila wabak ni datang. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan, ambillah peluang di saat Ramadan ini sampai tiba pada kita ni untuk berdoa, mudah-mudahan kita ini dibebaskan daripada gejala wabak yang berbahaya ini, dan mudah-mudahan keadaan kehidupan kita ini pulih seperti sedia kala, insya-Allah. Kemudian antara persiapan-persiapan yang mungkin kita boleh buat dari awal ini, persiapan-persiapan yang tuan-tuan boleh get ready untuk menyambut kedatangan Ramadan ni. Seperti biasalah, bila sampai bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan, kita akan dimeriahkan dengan ibadat solat sunat tarawih di Masjid Pensurau. Ibadat tarawih ni tuan-tuan dan puan, ibadat tarawih ni taklah semestinya dibuat di Masjid Surau. Dalam keadaan kita sekarang ni, kita diperintahkan untuk mengawal pergerakan, dan Masjid Surau kita sekarang ni pun masih lagi ditutup buat sementara waktu. Tuan-tuan dan puan, teruskan menghidupkan malam-malam Ramadan ini di rumah masing-masing. Sebab qiyam
ataupun menghidupkan malam di bulan Ramadan ini adalah suatu tuntutan yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di bulan Ramadan ini, baginda akan sangat menggalak-galakkan ahli keluarga, teman-teman sahabat-sahabat beliau untuk menghidupkan malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan, kana yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai Ramadan ini, Rasulullah sangat suka untuk mengingatkan sahabat-sahabat, mengingatkan ahli keluarga tentang menghidupkan malam ini pada setiap malam di bulan Ramadan. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dosa-dosa ini, tuan-tuan dan puan, mengikut syarah yang terkandung dalam kitab Nuzatul Muttaqin ini, dosa-dosa yang digugurkan dengan amalan-amalan ini adalah dosa-dosa kecil, tidaklah termasuk dosa-dosa besar. Jadi, tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan ibadat qiyamul lail ataupun solat sunat tarawih, tuan-tuan dan puan, masa-masa macam sekarang ni, kawalan pergerakan ni pun tak dibuka masa ni, tuan-tuan dan puan, buatlah solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Buat solat sunat tarawih ni, tuan-tuan dan puan, buatlah dengan cara yang mudah, dengan cara yang santai bersama dengan ahli keluarga. Jadi suami-suami, abang-abang suami ni, jadilah imam mengimamkan isteri dan anak-anak di rumah. Kalau yang dah bercucu, dengan cucu-cucu sekali, bawa sekali. Jadilah imam di rumah masing-masing dalam menunaikan ibadat solat sunat tarawih masing-masing di rumah. Dan kalau nak buat solat sunat tarawih di rumah ni pun, tuan-tuan yang kita lah, suami-suami yang kalau sebelum ni Ramadan kita tarawih kita di Masjid Surau. Cuma mungkin Ramadan ni kita kenalah buat tarawih di rumah masing-masing. Nak buat tarawih ni buat dengan cara yang mudah, tuan-tuan. Jangan menyusahkan. Ialah jangan membebankan diri sendiri. Jangan membebankan diri sendiri, jangan menyusahkan diri sendiri. Buat solat dengan ahli keluarga dengan cara yang mudah. Kalau tuan-tuan tak dapat nak menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran, surah yang panjang-panjang, nak menghafal surah Al-Baqarah, tak apa. Baca surah-surah yang pendek pun tak jadi masalah. Yang penting tuan-tuan jadilah imam pada ahli keluarga yang ada di rumah. Dapatlah juga isteri, anak-anak ni yang merasa kita jadi imam, tak? Dan yalah, mungkin tuan-tuan merasa kalau baca surah lazim ni macam tak berapa seronok sangat. Tak apa, tuan-tuan. Baca surah lazim pun tak apa. Kalau dah sign kontrak dari rakaat yang pertama sampai rakaat ke-20, baca surah Qul Huwallah dengan Qul Al-Kafirun, Qul Huwallah, Qul Al-Kafirun, Qul Huwallah pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting buat. Yang penting laksanakan solat sunat tarawih bersama ahli keluarga. Dan jangan menyusahkan diri sendiri. Ayat-ayat lazim, ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang, kemudian kita pula jadi haru biru, kan? Kemudian nak buat tarawih ni pun, kalau tuan-tuan buat tarawih, nak buat 8, buat, tak pun, tak ada masalah. Nak buat 20, alhamdulillah. Yang penting buat. Yang penting laksanakan solat sunat tarawih ni. Kalau boleh, janganlah sampai kata orang terlepas malam-malam kita ini dengan solat sunat tarawih. Jadi ini antara persiapan-persiapan yang mungkin kita boleh lakukan. Dan tuan-tuan dan puan, dalam kita melaksanakan ibadat menghidupkan malam dengan solat sunat tarawih ni, kita tak tahu, tuan-tuan dan puan, kita tak tahu. Entah ada satu malam tu jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Maka setiap doa yang tuan-tuan dan puan-puan lafazkan pada malam tersebut adalah doa yang sangat mustajab.
fadilat, kelebihan orang yang beribadat dalam malam Lailatul Qadar ini adalah melebihi beribadat 1000 bulan. Jadi cukup besar fadilat. Jadi tuan-tuan puan jangan tinggalkan qiyamul lail di saat kita menjalani ibadat di dalam bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang seterusnya yang mungkin kita boleh yang kita boleh kongsikan pada malam ni, baca Quran. Bulan Ramadan ni, datangnya bulan Ramadan ini sinonim dengan bulan Al-Quran, sebab Al-Quran ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, apabila nak sampai bulan Ramadan ni, basahkanlah lidah kita ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan setiap satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, dicatat sebagai amalan yang besar fadilat, digandakan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan bulan dengan membaca Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menceritakan perihal baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah dalam bulan Ramadan ini yatadarasuna bil Quran. Rasulullah sendiri pun mendalami ilmu Al-Qurannya di dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis ini, kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Apabila sampai ni bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didatangi oleh Jibril. Rasulullah didatangi oleh Jibril pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam Rasulullah akan didatangi oleh Jibril. Kemudian Rasulullah diceritakan perihal Rasulullah apabila didatangi oleh Jibril dalam bulan Ramadan ni, fayudarisuhul Quran. Yudarisul Quran ni disebut perkataan yudarisu, daripada perkataan yudarisu lah. Akhirnya kita selalu menyebut tadarus. Sebab memang amalan Rasulullah apabila sampai bulan Ramadan Rasulullah yudarisuhul Quran. Yudarisu ni maknanya tuan-tuan dan puan, bukan setakat baca. Rasulullah bersama dengan Jibril menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran dari sudut kandungannya, susunannya, susun atur ayatnya, dan diulang setiap malam 2 kali. Ini untuk menguatkan hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan, bila datangnya Ramadan, tuan-tuan dan puan jangan lepaskan peluang. Bacalah Al-Quran. Kalau boleh, jangan tunggu Ramadan sampai lagi 5 hari. Sekarang ni tuan-tuan dan puan dah mula jinakkan diri dengan membaca Al-Quran. Basahkan lidah kita ini dengan membaca Al-Quran mula dari sekarang. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ada yang nak berazam untuk khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, saya bagi tips sajalah. Kalau nak buat boleh buat, tak nak buat pun tak apa. Tuan-tuan dan puan tahu tak, dalam mushaf Quran ni sekarang ni, Quran Madinah, Quran yang kita baca hari-hari ni, satu juzuk ada 20 muka surat. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan perasan tak benda ni. Lepas ni cuba cek balik. Satu juzuk ada 20 muka surat. So 30 juzuk, tuan-tuan puan kalilah 20 muka surat. Satu juzuk ada 20 muka surat. Kalau tuan-tuan dan puan lakukan setiap kali sebelum dan selepas solat fardu ni, saya ambil contoh. Subuh, pagi subuh, sebelum solat subuh baca 2 muka surat. Selepas subuh baca 2 muka surat. Maknanya subuh kita ambil 4 muka surat. Zuhur nanti tuan-tuan puan baca sebelum zuhur 2 muka surat. Selepas zuhur baca 2 muka surat. Asar pun buat macam tu, maghrib buat macam tu, isyak buat macam tu. Satu hari tuan-tuan puan akan habis 1 juzuk. Satu hari dapat habis 1 juzuk. Tapi kalau tuan-tuan dan puan antara maghrib dengan isyak, nak menunggu saat waktu isyak, tuan-tuan puan baca 1 juzuk one go, perit, kering tekak tuan-tuan puan. Kering tekak. Dan lidah kita ni pun keras lidah nak baca 1 juzuk sekaligus. Tapi kalau tuan-tuan puan baca macam yang saya sebutkan tadi, 2 muka surat sebelum subuh, 2 muka surat selepas subuh, 2 muka surat sebelum zuhur, 2 muka surat selepas zuhur. Asar pun macam tu, maghrib, isyak pun macam tu juga. Habis satu juzuk satu hari, itu lebih mudah. Itu pun kalau tuan-tuan puan
solat fardu sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan ada solat duha, atau duha tu pun buat macam tu juga. Kemudian malamnya pula kita tarawih. Sebelum tarawih baca pula lagi 2 muka surat. Lepas habis tarawih, lepas habis witir baca lagi 2 muka surat. Itu barangkali lebih cepat tuan-tuan dan puan nak khatam Al-Quran. Jadi ini sekadar kongsi lah tip-tip yang tuan-tuan dan puan boleh boleh, kalau okey boleh buat, boleh amalkan. Kalau rasa tak okey, ada tip-tip yang lain, kongsilah sama-sama kan, supaya kawan-kawan yang lain boleh boleh ikut apa yang kita buat. Benda-benda yang baik, insya-Allah ada kebaikan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya rasa mungkin ini dah sampai kat penghujung. Dan di akhir perkongsian saya ni, saya nak kongsi juga sedikit lagi dengan tuan-tuan dan puan tentang info-info berkaitan dengan bulan Ramadan ni. Tuan-tuan dan puan tahu tak bulan Ramadan ni? Banyak sejarah-sejarah berlaku dalam bulan Ramadan ni. Saya nak tuan-tuan dan puan tahu juga. Dalam bulan Ramadan ni dah berlaku Perang Badar. Perang Badar yang diketuai oleh Rasulullah SAW sendiri. Perang Badar ni tuan-tuan dan puan, tentera Islam 313 orang. Unta ada 70 ekor unta. Ada 2 kuda. Lawannya 900 orang tentera musyrikin Mekah dengan kelengkapan perang yang cukup hebat, 170 ekor unta dan 100 ekor kuda. Tapi tentera Islam menang dalam perang tersebut walaupun dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan ini jugalah Rasulullah SAW membuka kota Mekah. Dibuka kota Mekah ni dalam bulan Ramadan. Dan jatuhnya pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah, yang mana Rasulullah bersama dengan 10,000 para sahabat datang daripada kota Madinah untuk menawan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Kemudian dalam bulan Ramadan inilah juga Rasulullah SAW berjalan balik ke kota Madinah selepas selesai dalam peperangan Tabuk. Ini antara perkara-perkara besar dari sejarah yang berlaku dalam kota Madinah, yang pernah berlaku dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Selain dari itu, kalau tuan-tuan dan puan buka dalam kitab-kitab manaqib ataupun kitab-kitab sejarah-sejarah sejarah-sejarah yang terdahulu, dikatakan Nabi Isa naik ke langit itu bulan Ramadan. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan tengok tarikh kewafatan Khadijah, isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, satu-satunya perempuan di atas muka bumi ini, Allah kirim salam pada dia. Khadijah wafatnya bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan itu jugalah lahirnya Sayyidatina Fatimah. Orang-orang hebat Allah timbulkan, Allah zahirkan dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan ini jugalah berlaku peristiwa fitnah Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Dan berikutan peristiwa inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah At-Taubah, mensucikan, membersihkan Aisyah ini daripada sebarang fitnah. Berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan, besarnya bulan Ramadan ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Dan kerana itulah tuan-tuan dan puan patut merasa beruntung apabila berpeluang bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan dan puan, beberapa info sejarah ini saya ceritakan pada tuan-tuan dan puan supaya kita kenang balik akan datang ni, kita ni duduk menjalani ibadat Ramadan ini dalam rumah je. Rasulullah dulu pergi perang Badar, buka kota Mekah, balik perang Tabuk pun selepas dalam dalam perjalanan balik bertemu pula dengan bulan Ramadan. Kita hari ni tuan-tuan dan puan, ni nak Ramadan tak lama lagi ni, duduk rumah je, tak ada penat apa pun. Jadi tuan-tuan dan puan, laksanalah bulan Ramadan ini semampu-mampu yang boleh, sebaik-baik yang boleh, seolah-olah seakan-akan inilah Ramadan kita yang terakhir. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kita ini segala kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik yang dapat kita lakukan sepanjang hidup kita berbanding dengan sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Dan sebelum kita mengakhiri kongsian ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita merafakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberi segala kebaikan kepada kita ini, walaupun kita tidak bertemu bersua muka, sekadar di alam maya ni, sekadar dalam mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi wa a'inna fihi ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa atiqna minan nar. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan berkatilah kami di dalamnya ya Allah. Dan engkau peliharalah kami di dalam bulan Ramadan di saat kami menjalani ibadah berpuasa, menghidupkan malam kami, dan di saat kami membasahi lidah kami dengan bacaan Al-Quran. Allahumma ya Allah, dengan keberkatan bulan Ramadan yang akan tiba ini, engkau bebaskanlah kami daripada azab api neraka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau berilah keselamatan kepada kami untuk menghadapi bulan Ramadan. Berilah kesejahteraan bulan Ramadan ini untuk kami ya Allah. Dan engkau terimalah amal ibadah kami di dalam bulan Ramadan ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kekuatan kepada kami dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau berikanlah kepada kami iman yang kekal. Engkau berikanlah kepada kami jiwa yang bersih. Engkau berikanlah kepada kami kesihatan yang berkekalan, agar dapat kami memanfaatkan segalanya itu untuk kami menghambakan diri kepadamu ya Allah, lebih-lebih lagi dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha. Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an buyutina وتصرف عن من تشاء وعن أهلنا وأزواجنا وذريتنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung denganmu ya Allah daripada segala penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma ya Allah, sesungguhnya penyakit-penyakit ini adalah tentera daripada tentera-tenteramu. Engkau timpakan penyakit ini kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau jauhkan ia kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahumma ya Allah, justru kami bermohon padamu ya Allah, engkau jauhilah kami daripada sebarang penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit yang berbahaya daripada kami, rumah-rumah kami, keluarga kami, pasangan kami, keturunan kami, dan negara kami. Ya Allah, engkau hindarkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit, kesulitan dan kemalangan, sama ada yang zahir maupun yang batin, ke atas negara kami khususnya, dan juga negara-negara lain yang amnya. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada kami keselamatan, keafiatan, dan kesejahteraan, khususnya kepada negara kami ini yang kami cintai ini, dan juga negara-negara Islam amnya ya Allah. Bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.